Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berjumpa lagi kita dalam pembelajaran Bahasa Melayu tahun 4 bersama-sama dengan Cikgu hari ini. Okey, jadi untuk minggu ini kita masih lagi dalam tema 4 iaitu kebudayaan, kesenian dan estetika. Unit 12 Adat dijunjung, budaya disanjung. Tajuk kita pada pagi ini ialah Penyeri Majlis, muka surat 83. Baiklah, unit 12, adat dijunjung, budaya disanjung. Standard kandungan kita pada minggu ini ialah 5.2 dan standard pembelajaran 5.2.1 bahagian 3. Objektif pembelajaran sebagaimana yang cikgu paparkan di sini, itu awak dapat menyenaraikan 5 contoh perkataan yang berimbuhan apitan dan membina 5 daripada 6 ayat menggunakan kata berimbuhan apitan. Manakala kriteria kejayaan, awak dapat menyenaraikan perkataan yang mempunyai imbuhan apitan dalam bentuk peta bulatan dan peta buih dan membina ayat menggunakan kata berimbuhan apitan. Baiklah, cikgu harap awak semua sudah pun bersedia dengan buku teks dan alat tulis. Jadi untuk hari ini cikgu akan terang dulu berkaitan dengan imbuhan apitan. Imbuhan apitan ni adalah tata bahasa ya. Mari kita rujuk semua tengok pada munshi cilik yang di bawah sekali dalam buku teks tu dan kotak ni hijau. Okey, kata berimbuhan apitan ialah kata yang menerima imbuhan pada bahagian hadapan dan belakang kata dasar. Okay, nanti kita tengok contoh ke-an. Di tengah-tengah ni adalah kata dasar. Ini yang dinamakan sebagai apitan. Ataupun per-an. Okay, ataupun di-kan. Ataupun men-kan. Okay, kita tengok contoh satu persatu. Okay, di sini kita tengok contoh ke dengan an. Yang pertama tadi. Okay, contoh dia persatu perkataan ni adalah keadaan. Awak tengok perkataan yang berwarna merah ni adalah kata dasar. Ini adalah apitan. Ke dengan an. Okay, jadi ini adalah perkataan yang mengalami imbuhan apitan. Okay, yang kedua per-an. Contoh perjumpaan. Kata dasarnya adalah jumpa, manakala per dan an tu adalah apitan. Okey, seterusnya diberikan. Di dengan kan ni adalah apitan, manakala beri adalah kata dasar. Berbeza dengan mekan. Mekan ni dia special sikit. Kita akan tengok nanti dia masih lagi dalam apitan tapi dia ada banyak lagi anak-anak dia. Okey, kita tengok mekan ni dia lebih banyak contoh. Okey, awak tengok di sini. Mekan itu iaitu mewarnakan. Okey, warna tu adalah kata dasar dan me dengan kan ni adalah apitan. Okey, memkan. Okey, contoh memberikan. Okey, beri ni adalah kata dasar, mem dengan kan adalah apitan. Okey, yang seterusnya menkan, menjadikan. Jadi adalah kata dasar, menkan adalah apitan. Okey, yang seterusnya mengkan, gaya, menggayakan. Gaya adalah kata dasar, mengkan adalah kata apitan. Okey, mengekan. Okey, contoh mengesahkan. Kata dasar adalah sah, manakala menge dan kan adalah imbuhan apitan. Okey, dia awak kena fahamlah sebab mekan ni dia luas lagi. Dia ada banyak lagi anak-anak cabang dia sebab dia ada me saja, menge. Okey, belakang tu semuanya kan. Okey, cikgu harap awak boleh faham dan kalau awak tak faham, awak boleh ulang semula video ni. Baiklah, cikgu harap awak dapat faham apa yang cikgu terangkan tadi. Jadi, jom kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini iaitu membaca dan memahami maklumat di dalam petikan. Petikan ni muka surat 83 ya. Okay, awak boleh tengok dan petikan dan awak boleh ikutlah jika awak hendak membaca bersama-sama dengan cikgu. Kita kat sini, Hadif dan keluarganya menghadiri majlis perkahwinan abang sepupu mereka. Di sana, dia melihat hantaran yang cantik di atas paha. Apa itu paha? Nampak tak cikgu? Tulis kat sini, apa itu paha? Okey, mungkin awak tahu tapi awak sebut tu lain. Okey, kita tengok pula penerangan dia. Okey. Pahar ialah dulang yang digunakan untuk meletakkan barang hantaran bagi majlis perkahwinan dan pertunangan. Pahar diperbuat daripada tembaga.
Okey, ni kita dapat lihat kat bawah ni. Kalau dalam buku teks ditunjuk contoh satu je. Pahar yang diperbuat daripada tembaga ni yang cikgu tunjuk ni merah ni ya. Okey, yang lain ni pahar juga. Tetapi ini adalah pahar moden. Ini pahar yang zaman dulu-dulu tradisional punya dibuat daripada tembaga dan sangat tahanlah berbanding dengan pahar sekarang. Cantik tetapi tidak tahan seperti mana tembaga. Yang kebanyakan yang sekarang ni dibuat daripada plastik ataupun dibungkus ataupun dihias cantik-cantik menggunakan peralatan yang moden. Corak-corak pada pahar masih mengekalkan ukiran tradisional. Ukiran tersebut masih digunakan dalam seni tempah pahar sehingga kini. Okey, tengok ni ya. Masih ada lagi ini ukiran-ukiran yang digunakan. Okey, yang sekarang pun ada tapi susah sikit nak cari. Orang sekarang lebih moden lah. Okey, warna pahar tembaga seakan-akan keemasan. Terdapat dua jenis pahar, iaitu pahar leper dan pahar berkaki. Kebiasaannya, pahar dialas dengan kain bersulam supaya kelihatan lebih menarik. Okey, kita tengok ni contoh cikgu bagi. Ini adalah pahar leper dan ini adalah pahar berkaki. Yang macam mana yang dikata tadi, biasanya atas ni. Sebelum kita letak barang, biasanya kita letak kain alas dulu. Okey, itu yang dimaksudkan tadi, dia letakkan dengan kain alas. Okey, awak perhatikan satu persatu, nanti awak kena tengoklah yang mana satu perkataan yang mempunyai imbuhan. Baiklah, jom kita teruskan. Pahar tembaga agak berat dan tahan lasak. Terdapat pahar tembaga yang beratnya dianggarkan mencecah 3 kg. Okay, ni tengok cikgu tunjuk contoh ni. Okay, kalau kira pahar ni ada juga yang berat. Kalau kita nak bandingkan dengan pahar zaman sekarang lebih ringan lah dan mudah untuk dibawa. Tapi pahar yang berat ni susahlah sikit untuk nak terbalik, dia lebih stabil. Okay. Baiklah, aktiviti seterusnya ialah mencari maklumat. Mencari maklumat iaitu mencari perkataan yang mempunyai imbuhan apitan. Okey, di sini cikgu dah tunjuk contoh ya. Okey, cikgu dah tunjuk contoh di sini pahar ialah dulang yang digunakan. Macam tadi kita tahu dah apitan di dan kan. Jadi di sini ada digunakan adalah apitan. Meletakkan adalah apitan. Cikgu dah kutip dan letak kat sini. Okey, perkahwinan, per dan an. Okey, ia adalah apitan. Pertunangan. Okey, mengekalkan juga adalah imbuh apitan dan sekali lagi perkataan digunakan. Jadi ni cikgu dah masukkan semua perkataan ni dalam peta bulatan. Cikgu harap nanti awak dapat salin contoh peta bulatan ni dalam buku panjang. Ni satu yang cikgu bagi contoh. Selepas ni awak kena cari. Tengok latihan cikgu beri, okey? Baiklah. Untuk perenggan seterusnya, cari perkataan berimbuhan. Petikan ni bukan petukan, sorry. Di dalam petikan di sebelah dah lengkapkan petebuh yang diberi. Awak kena tengok, cikgu ada beri gambar dan cara untuk jawab latihan ni. Okey, kita rujuk latihan. Baiklah, ni tugasan kita untuk hari ini ya. Okey, salin peta bulatan cikgu beri sebagai contoh yang tadi, peta bulatan. Cari jawapan dan lengkapkan petebuh. Petebuh ni ada cikgu lampirkan. Nanti awak boleh tengok gambar. Selepas pada habis video ni, awak tengok cikgu ada beri. Yang ketiga, jawab soalan latihan 2 yang diberi iaitu bina ayat dan senaraikan perkataan apitan yang awak belajar pada hari ini. Dia sekali ni cikgu bagi. Latihan 1, latihan 2. Dan seterusnya macam biasa, jawab soalan aneka pilihan menggunakan Google Form. Awak klik je pada pautan yang cikgu beri. Habis daripada awak tonton, awak selesai semua benda ni, nanti awak akan pergi balik pada WhatsApp dan awak akan tengok mana link yang cikgu beri ataupun pautan yang cikgu beri untuk jawab soalan ni. Dan ni cikgu ada bagi gambar ya, awak boleh tengok. Baiklah, cikgu rasa itu sahaja untuk kita belajar pada minggu ni. Cikgu mohon awak siapkan tugasan awak dan jangan lupa ya, pohon isikan link kehadiran ya. Okey, bye, jumpa lagi. Untuk murid 4 dan 5, awak tak perlu isi link kehadiran. Okey.